Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani Amir Khatam. His Excellency Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al-Thani, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Qatar dan Kerajaan serta rakyat Qatar sempena Hari Kebangsaan Qatar. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Yang Mulia Haji Adi Ehram bin Dato' Paduka Haji Mahmud, Pengarah Jabatan Arah Dasar Pertahanan, Kementerian Pertahanan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Strategi Kementerian Pertahanan. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Sabtu 4 hari bulan Jamadil Awal 1442 bersamaan 19 hari bulan Disember 2020. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak 1,183.1 juta ringgit, peningkatan sebanyak 12.5 daripada 1,051.8 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2019. Manakala perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan September 2020 menurun 14.6% berbanding bulan Ogos 2020. Dalam seraan media, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan jumlah ekspor menurun 3.5% tahun ke tahun kepada 597.4 juta ringgit berbanding 618.8 juta ringgit pada September 2019. Ini disebabkan terutamanya oleh penurunan ekspor minyak mentah kepada 115.3 juta ringgit pada September 2020 berbanding 289.6 juta ringgit pada September 2019 dan juga penurunan gas asli cecair LNG kepada 168 juta ringgit September 2020 daripada 277.5 juta ringgit pada September 2019. Penurunan ekspor minyak mentah dan LNG disebabkan oleh permintaan global yang perlahan dan penurunan harga. Walau bagaimanapun, penurunan jumlah ekspor diimbangi oleh pertumbuhan ekspor kimia yang menggalakkan kepada 142.6 juta ringgit pada September 2020 berbanding 19.3 juta ringgit pada September tahun lalu, terutamanya ke negara Republik Rakyat China dan Singapura. Dari segi komoditi, mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti kimia jentera dan kelengkapan pengangkutan, pelbagai urus niaga dan pelbagai barang keluaran kilang. Pasaran ekspor utama pada bulan September 2020 adalah Singapura, diikuti oleh Jepun dan Malaysia. Bagi import, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 585.7 juta ringgit pada September tahun ini daripada 433 juta ringgit September 2019, terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian, kimia dan makanan. 5 komoditi import utama adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang keluaran kilang, kimia dan makanan. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang sebanyak 57.5% dari jumlah import diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan.
Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari United Kingdom diikuti Malaysia dan Republik Rakyat China. Mengikut mod pengangkutan pada bulan September 2020, peratus yang tertinggi adalah mod pengangkutan laut berjumlah RM1,106.2 juta. Ini diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan September 2020 boleh didapati melalui laman sesawang www.deps.gov.bn. Unique Learn merupakan program latihan dan kemahiran hidup bagi para belia yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza dengan objektif memperkasa diri, berdikari dan mampu menyumbang kepada ahli masyarakat. Unique Learn dibiayai dan diurus oleh An-Nur Harapan sejak tahun 2018. Sehubungan itu, 7 individu yang berjaya menamatkan program latihan tersebut diraikan pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Dayang Nur Surainah binti Tengah, Ahli Lembaga Pengarah An-Nur Harapan, dalam ucapannya antara lain menyatakan pandemik COVID-19 meningkatkan ketidaksamarataan layanan dalam kalangan masyarakat dan kumpulan yang kurang upaya lebih terdedah kepada ketidakadaan penempatan. Para pelatih Unique Learn antaranya dinilai dan menerima latihan asas kemahiran hidup, penyertaan dan sosial serta didedahkan kepada persekitaran kerja. Mendidik para belia untuk mengerjakan sembahyang berjemaah di masjid antara matlamat Wira Fajar program belia sembahyang subuh berjemaah di Masjid Kampung Batu Apoi, Temburong. Program disertai oleh para belia, ahli jawatan kuasa takmir masjid, pegawai kerajaan dan penduduk sekitar Kampung Batu Apoi. Program adalah anjuran Jabatan Belia dan Sukan Temburong, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Belia-Belia Masjid. Program yang berlangsung awal pagi tadi dihadiri oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program diselitkan dengan tazkirah bertajuk Tahun Baru dalam Perspektif Islam yang disampaikan oleh Awang Hilman bin Haji Salim, Pengarah Pusat Kajian Fikih Al-Usrah College Universiti Perguruan Agama Seri Pegawan Kupu SB. Satu kes sembuh dari jangkitan COVID-19 di negara ini. Nikmat kesihatan di dalam Islam diletakkan sebagai yang teratas selepas keimanan. Bahan beritanya seketika nanti. Kedutaan Diraja Thailand di negara ini mengadakan majlis resepsi tayangan filem-filem negara tersebut lewat petang kemarin. Ia adalah salah satu dari aktiviti Brunei December Festival BDF 2020. Hadir puan yang terutama Wan Thani Wiput Wongsakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Thailand. Tahun ini, 2 filem ditayangkan dan mendapat sokongan daripada Kementerian Kebudayaan Thailand dan The National Federation of Motion Pictures and Content Association MPC Thailand. Tayangan filem ini diadakan di Mahakarya Institute of the Arts Asia, Plaza Atirah, Jalan Raja Isteri, Pengiran Anak Saleha. Satu lagi kes sembuh dilaporkan hari ini dengan tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu.
manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 680 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,476 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 206 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 80,464 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Agama Islam meletakkan nikmat kesihatan di tempat yang tinggi selepas keimanan dan ia adalah asas bagi penghidupan yang sempurna. Rahman Allah Subhanahu Wa Taala yang diharapkan oleh hamba-hambanya kerana dengan nikmat sihat, seseorang itu dapat menunaikan kewajipan dunia dengan aman, sejahtera dan melaksanakan amal ibadat dengan khusyuk, nyaman dan sempurna. Khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Mensyukuri Nikmat Kesihatan sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala juga menyentuh nikmat kesihatan adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib disyukuri. Nikmat kesihatan itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita syukuri. Antara cara bagi kita mensyukurinya ialah dengan menjaga kesihatan tubuh badan dan mengamalkan cara hidup yang baik dan sihat. Selain itu, kita juga boleh mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan bertahmid memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menggunakan nikmat kesihatan itu untuk mempertingkatkan lagi amal ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan betapa bernilai dan berharganya nikmat kesihatan itu kepada diri kita, maka sudah sewajarnya lah kita berusaha menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah agama kita sejak awal-awal lagi telah memberikan peringatan kepada umatnya agar jangan melakukan perkara-perkara yang boleh melanggar prinsip maqasid syar'iyah yang mendatangkan kemudaratan pada nyawa, akal dan tubuh badan, seperti pengambilan makanan yang berlebihan dan tidak sihat, meminum arak, merokok, penyalahgunaan dadah dan lain-lain lagi gaya hidup yang boleh membinasakan dan membahayakan diri kita dan keluarga. Pengumpulan maklumat serta siasatan lanjut sedang dijalankan dari satu kejadian rompakan sebuah kedai emas di kawasan premis perniagaan di Kampung Tanjung Bunut pada 12 Disember lalu oleh beberapa unit di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB diketuai oleh unit siasatan khas. Menurut pemangku penguasa kanan polis Haji Aung Muhammad Khairul Amilin bin Haji Idris, pemangku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Besar Jabatan Siasatan Jenayah, terkini 2 orang suspek lelaki dan perempuan warga negara tempatan telah ditahan kerana dipercayai terlibat dalam rompakan tersebut. Dalang bagi suspek-suspek utama dipercayai pelaku ke atas rompakan itu masih dalam pencarian dan usaha pengesanan masih diteruskan. Oleh yang demikian, Pasukan Polis Diraja Brunei memohon kerjasama daripada orang ramai untuk mengkongsikan sebarang maklumat terhadap 2 orang suspek yang masih dalam pencarian pihak Pasukan Polis Diraja Brunei. Suspek pertama bernama Muhammad Noh bin Muhammad Idham, nama gelaran Noh, berumur 36 tahun, warga negara tempatan. Suspek kedua iaitu Muhammad Amirul Alif bin Ali, nama gelaran Alif, berumur 32 tahun, warga negara tempatan. Adalah diingatkan dan ditekankan kepada orang ramai bahawa mana-mana individu yang melindungi mana-mana suspek jenayah seperti rompakan akan didakwa di bawah Seksyen 216A Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu boleh dihukum penjara bagi suatu tempoh yang tidak melebihi 7 tahun dan denda. Di samping itu, seperti mana peruntukan di bawah Seksyen 412
Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 menjelaskan bahawa mana-mana individu secara tidak jujur menerima harta yang dicuri dalam rompakan berkumpulan jika sabit kesalahan akan dihukum penjara bagi suatu tempoh yang tidak melebihi 15 tahun dan boleh dikenakan denda. Majlis Perundingan Kampung Mata-Mata Gadong dengan kerjasama ahli-ahli jawatan kuasa takmir dan Muslimah Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong semalam mengadakan majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim di kampung berkenaan. 29 orang anak yatim menerima sumbangan derma berbentuk wang tunai dan peralatan sekolah yang disampaikan oleh Pengarah Haji Muhammad Hasnan bin Pengarah Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan adalah bagi meringankan beban perbelanjaan sekolah menjelang persekolahan yang bakal bermula tahun depan. Daerah Tutong akan mengadakan Tutongku Ceria selama 2 hari mulai esok Sabtu 19 Disember bermula 5 petang hingga 10 malam dan pada hari Ahad 20 Disember pukul 6 hingga 10 pagi. Dianjurkan bersama Jabatan Bandaran Daerah Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dengan kerjasama AIZ Event Planner and Management, beberapa aktiviti berbentuk riadah disusun yang akan diadakan di kawasan hadapan jeti Sungai Tutong. Antara aktiviti lain termasuk menyusuri Sungai Tutong, Bandar Bazar dan menikmati Riverside Dining. Orang ramai yang berhasrat untuk mengunjungi program tersebut dinasihatkan supaya sentiasa mempraktikkan garis pandu Kementerian Kesihatan iaitu dengan mengimbas kod QR, mengamalkan penjarakan sosial dan mematuhi nasihat dan arahan dari pihak keselamatan.